Assalamualaikum Pak Imam. Duk buat apa tu? Waalaikumsalam warahmatullahi Zul. Biasalah Zul. Hari ni kan Jumaat, tengah potong kuku, kemaskan diri. Sungguh juga no. Ni Zul dari mana ni berpeluh-peluh saya tengok. Saya dari kebun Pak Imam tu pakai lagu ni. Tak sedia lagi kan nak pergi Jumaat ni? Ya Allah, lupa hari ni Jumaat. Ya. Tu nak kena tukar lah Pak Imam. Kena Zul, tak sesuai sangatlah macam ni Zul. Sungguh no. Baik. Saya pilih lagu tu. Ya sila, saya pun nak tunggu cucu saya ni. Okey, sila no. Sila dulu. Baik. Didik TV KPM. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam mata pelajaran pada hari ini Pendidikan Islam tahun 5. Baik, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, pastikan kita mengekalkan SOP, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Baik, para penonton, jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Alright, kita bersama dengan guru yang kita bawakan daripada Pulau Pinang, Pasembok, iaitu daripada Sekolah Kebangsaan Pematang Pauh Pulau Pinang, iaitu Ustaz Zul Azhar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Dan juga kita bersama dengan Ustaz Murad bin Husin. Assalamualaikum Tuan Guru. Ni kita panggil Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi Aiman. Sebab kalau para penonton tengok Ustaz Murad ni dia bukan setakat baju je lawa, dengan serban pun lawa juga. Okey. Terima kasih, baik. Aiman. Ustaz Zul. Ya. Tapi sebelum tu saya nak bagi tisu dulu kat Ustaz Zul. Ustaz Zul tadi pergi mana? Berpeluh ni. Berkebun-kebun tadi ni. Berkebun tadi, ya Allah. Nampak lepas berkebun terus masuk ke kelas nak ajar murid-murid kita semua, okey? Baik, tapi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini Ustaz Zul, Ya. apa kata kita kenakan dulu cecair pembasmi kuman. Dipersilakan Ustaz Zul. Baik. Okey, baik. Tadi kenapa tadi Ustaz Zul? Nampak Ustaz Murad macam marah aja kepada Ustaz Zul. Kenapa tadi? Sebenarnya Aiman, kita tadi ni nak bercerita tentang perkara sunat. Okey. Untuk persediaan untuk solat Jumaat. Adakah pemakaian saya tadi tepat untuk pergi solat Jumaat dalam keadaan yang kotor dan kurang bersih waktu itu? Boleh pergi dah ke sekarang ni Ustaz Zul? Ada syarat dia. Ada syarat dia. Dan ada kapasiti yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Betul. Dan saya tengok murid-murid kita dah siap sedia dah nak pergi sembahyang Jumaat. Nampak gayanya tu handsome, segak-segak. Apa kata kita persilakan mereka untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan murid-murid. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, nampak semua dah siap lah Ustaz. Alhamdulillah. Tapi mereka ni cukup ke umurnya nak pergi ke sembahyang Jumaat ni Ustaz? Syarat utamanya 2 dos. Okey, yang paling penting dua dos. Dua dos. Alamatnya tak lepas Bersih. lagi lah. Tapi tak apalah, boleh orang kata apa di rumah. Ya. Sembahyang Zuhur di rumah. Tapi Ustaz, apa kaitannya lakonan tadi dengan mata pelajaran kita pada hari ini Ustaz? Tapi sebelum tu, okey, kita nak kenalkan murid-murid kita dulu. Tersenyum-senyum dah dia nak kenalkan diri, kan? Okey. Baik, yang pertama kita nak bersama dengan Elisha binti Syahrin. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Silakan. Assalamualaikum Abang Aiman dan kawan-kawan. Waalaikumsalam. Nama saya Elisha binti Syahrin. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Pematang Pauh Pulau Pinang. Okey, baik. Dan seterusnya, kita bersama dengan Akif. Silakan Akif.
Assalamualaikum Abang Azhar dan kawan-kawan. Waalaikumsalam. Saya Muhammad bin Ahmad Nasri dari Sekolah Kebangsaan Pematang Pauh Pulau Pinang. Hashtag Alright. Okey, baik. Seterusnya Najmi, silakan. Assalamualaikum Abang Aiman dan kawan-kawan. Nama Salam. saya Ahmad Zulikal bin Ahmad Zulais dari SK Pematang Pauh Pulau Pinang. Mari kita beramal. Okey, baik. Seterusnya kita ada Rifki. Assalamualaikum. Assalamualaikum Abang Aiman dan Ustaz-Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahmad Rizki bin Rahizat bersekolah di SK Sarjana Indah Libong Tebal Pulau Pinang. Terbaik. Terbaik. Alhamdulillah. Okey, baik. Seterusnya kita ada Naufal, silakan. Assalamualaikum Abang Aiman dan kawan-kawan. Nama diberi Muhammad Naufal Husaini bin Muhammad Fauzi. Bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Bayur Selamat Perak. Jom ngaji. Okey, ni daripada Perak. Ya. Okey, dan akhir sekali kita ada Fahmi. Ni jauh ni Ustaz. Ya. Okey, silakan. Assalamualaikum Abang Aiman dan kawan-kawan. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Fahmi bin Abdullah, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Pekan Ranau, Sabah. Salam Wow. perkenalan semua. Oh, daripada kalau Sabah. kau. Boleh bakal kau. Boleh bakal kau. Okey, baik. Jadi murid-murid kita pada hari ini walaupun mereka ialah belum boleh lagi lah nak pergi sembahyang Jumaat ni Ustaz. Betul. Tapi mereka bersiap sedia hari Jumaat dengan pakaian yang cantik, ya, yang pakaian segak pada hari ini mungkin disebabkan mereka pun excited nak solat Jumaat. Tapi apa kaitannya lakonan kita tadi Ustaz dengan topik perbincangan kita pada hari ini? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Aiman, murid-murid dan para penonton semua. Sebenarnya lakonan tadi ini menunjukkan tentang apakah perkara yang kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu dari segi etika pemakaian, amalan-amalan sunat dan juga persediaan kita sebagai seorang hamba Allah yang bersedia nak mencari keberkatan hari Jumaat itu insya-Allah. Tapi tadi Ustaz Murad pakai baju kebun, Ustaz Zul pakai baju kebun je Ustaz Murad ya. Tak sesuai lah kan. Tak sesuai. Jadi mungkin boleh cerita sikit apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik. Kita dah tengok tadi bagaimana persediaan untuk pergi solat Jumaat. Baik, sekarang kita akan baca doa dulu sebelum kita memulakan kita tengok betul juga, kan? objektifnya. Okey. Baik, dah semua dah tengok, Ustaz rasa Ustaz nak pilih seorang dari ramai-ramai tolong jadi ketua untuk bacaan doa kita. Boleh? Boleh. Siapa tu? Baik, Ustaz rasa Ustaz nak pilih Naufal. Boleh Naufal? Okey, silakan Boleh, Naufal. Ustaz? Okey, silakan Naufal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina Amin. hikmataka wa insyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, bukakanlah kepada kami hikmahmu dan berikanlah kepada kami rahmatmu. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Moga Allah akan limpahkan ke atas rahmat dan limpahnya ke atas seluruh yang menonton kita pada hari ini. Baik Ustaz ya. Ahmad, terima kasih, Jadi apa Naufal. objektif dia Ustaz? Baik, kita akan tengok objektif apa yang akan kita belajar pada hari ini. Baik, murid-murid, kita tengok objektif yang pertama di akhir pembelajaran murid nanti, insya-Allah kita akan dapat menjelaskan amalan-amalan sunat sebelum solat Jumaat dengan betul. Okey. Dan yang kedua, memperincikan perkara yang dilarang ketika mendengar khutbah. Dan yang ketiganya, menghuraikan hikmah-hikmah solat Jumaat dengan betul. Dan ada satu lagi. Yang keempat, mencadangkan tindakan yang perlu diamalkan untuk mendapat keberkatan hari Jumaat. Oh, Aiman? itu yang paling penting Tapi itulah. tadi Ustaz Zul, Ya. kita tengok Ustaz Murad tengah potong kuku. Itu merupakan salah satu daripada sunnah hari Jumaat ke Ustaz Murad? Betul Aiman. Okey, Cepat cantik. Aiman dapat. Ya, Baik, alhamdulillah. dan mungkin Ustaz Murad boleh cerita lagi apakah di antara amalan-amalan sunnah sebelum kita pergi solat Jumaat. Tapi kita berehat seketika lah. Boleh? Aiman, Okey, boleh. para penonton jangan ke mana-mana. Yang belum mandi lagi tu, cepat-cepat mandi sunat Jumaat. Betul? Ada ke? Ada Ada. Okey, selepas ni Pandai, Ustaz, Aiman. selepas ni Ustaz Murad cerita. Okey. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. InsyaAllah.
KPM. Didik TV KPM. Tahukah kawan-kawan, semasa mendengar khutbah Jumaat, kita tidak boleh bermain atau bersembang. Jika kita bermain atau bersembang, kita tidak dapat mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib. Selain itu, kita juga tidak akan mendapat ganjaran kelebihan solat Jumaat. Wah, wanginya. Pakai minyak wangi ni. Hai, barulah orang boleh terpikat. Macam tu ke? Betul. Tapi orang kata minyak wangi ni pun di antara sunnah juga Ustaz ya? Betul. Kalau Aiman nak tahu lagi, Aha. amalan sunat dalam sebelum kita dirikan solat Jumaat, Okey. mari sama-sama kita belajar dengan anak murid kita, kita lihat apakah amalan-amalan sunat sebelum mendirikan solat Jumaat. Okey. Jadi ini yang kita nak fokus pada hari ini Ustaz Zul Ya, betul. Maknanya salah satunya yang ditunjukkan tadi Ustaz Murad kepit kuku. Kepit kuku. Tapi macam mana tu kepit kuku tu? Mungkin Ustaz Murad dan Ustaz Zul boleh ceritakan. Dipersilakan. Baik. Ustaz Murad. Baiklah, tadi Ustaz dah tunjukkan sama macam slide yang kita tengok sekarang. Amalan-amalan sunat sebelum solat Jumaat. Yang pertama, memotong kuku. Okey. Memotong kuku ni Aiman, kenapa? Sebab memotong kuku ni adalah salah satu cara untuk kita menjaga kebersihan. Okey. Baik. Saya lulus Ustaz? Lulus tak? Alhamdulillah. Lulus Aiman saya bagi 5 bintang dekat Aiman. Okey, murid-murid kita pun cuba tunjuk jari-jari masing-masing. Okey, lulus Mana tak? semua? Okey, Okey, mereka pun Alhamdulillah. nampak jari tak panjang lah kan, nampak cantik semua. Okey. Alhamdulillah. Sebab Baik. okey, seterusnya kita tengok yang kedua. Baik, Aiman, kita dengan murid-murid kita tengok amalan sunat yang kedua pada hari Jumaat sebelum solat Jumaat. Sebelum solat Jumaat, memotong atau mencabut bulu-bulu di badan. Tapi nampak dia angkat ketiak tu, kenapa tu Ustaz Murad? Aiman, Aha. kalau nak tahu jawapan itu, Okey. apa kata kita tanya anak murid kita? Okey, boleh. Siapa tu? Baik, kita tengok anak murid yang sesuai. Baik, siapa yang bersedia, sila angkat tangan. Okey, siapa yang dah bersedia? Ataupun Ustaz, kita boleh minta Fahmi. Okey, Fahmi. Boleh Fahmi ya. Baik, Fahmi. Terangkan kepada Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan memotong atau mencabut bulu-bulu di badan? Fahmi. Silakan. Mencabut bulu ketiak ataupun merapikan kening kita dan juga merapikan rambut. Dekat situ, Aiman. Paling jawapan paling tepat tu. Jawapan paling tepat. Ketiak. Maksudnya kita buang apa yang benda yang busuk lah masuk di situ. Dan maksud merapikan kening tadi tu bukan mencukur, tapi sikat bagi elok, rambut bagi cantik, misai janggut bagi kemas. Bagi kemas. Ya. Bukannya mencabut kening tu. Itu dah lain dah tu. Ya. Okey, baik. Baik, seterusnya kita tengok yang ketiga. Okey. Boleh, Aiman? Boleh? Boleh. Baik. Okey, baik. Kita teruskan dengan amalan sunat yang ketiga. Mandi sunat Jumaat. Okey. Tadi Ustaz Zul lah, dia nak pergi sembahyang Jumaat tak mandi. Ustaz Murad. Betul. Nanti pengsan Tok Bilal nanti. Habis tu imam nanti. Baik, Aiman. Ya. Apa kita tanya lagi anak murid kita? Boleh. Waktu bilakah paling sesuai untuk mandi sunat Jumaat ni? Okey, silakan. Okey, kita tengok. Siapa nak cuba? Murid-murid kita. Okey, dipersilakan Naufal. Okey, Naufal. Mandi sunat sebelum pergi ke masjid. Mandi sunat sebelum pergi ke masjid. Masya Allah. Betul. Apa kata Aiman? Kita bagi hashtag terbaik dekat mereka semua. Okey, boleh? Sekali lagi ya. Hashtag terbaik. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Baik. Seterusnya kita lihat kepada amalan-amalan sunat yang berikutnya. Nombor 4. Baik, yang keempat, amalan sunatnya ialah memakai pakaian terbaik. Ya. Macam murid kita Ustaz Ya. Pakaian terbaik. Tapi paling terbaik of course lah. Ustaz Murad. Ustaz Murad lah Semua kan. terbaik. Aiman. Ya. Pak Imam. Mesti lah. Nak naik atas mimbar nanti. Okey. Okey. Betul. Baik. Dekat sini pun saya rasa saya nak tanya anak murid kita lah. Boleh. Aiman selaku ketua kelas Aiman. Siapakah
Aiman rasa Aiman nak tanya. Okey, kalau saya nak tanya Elisha sebab dia ni mungkin dia tonton solat Jumaat di TV. Ya. Okey. Silakan Elisha. Elisha, apakah dimaksudkan dengan pemakaian yang terbaik ni Elisha? Pakaian yang menutup aurat. Yang menutup aurat. Betul Okey. ke tu Ustaz Zul? Tepat. Aha. Maksud dekat sini pemakaian yang bersih, menutup aurat. Katakanlah bersih tapi tidak menutup aurat, jarang. Tidak sesuai untuk dirikan solat Jumaat. Bukan setakat solat Jumaat. Solat apa pun tidak sah kan. Betul. Okey. Ustaz Murad, boleh kita teruskan? Ya, kita teruskan. Okey. Adik-adik sedang, murid-murid sedang tunggu. Yang keempat. Yang kelima. Yang Okey, kelima. baik. Yang kelima, amalan sunatnya ialah memakai wangi-wangian. Yang tu, Ustaz tengok tadi. Adik Aiman kita pakai. Allah, harum. Semerbak. Barulah orang pandang kiri kanan, orang pandang siapa yang bau wangi ni kan. Tapi sebenarnya ni sunnah Nabi SAW kan Ustaz? Ya Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Kalau wangi ni baru orang nak kawan dengan kita. Betul. Betul Ustaz? Betul. Okey, murid-murid. Saya nak tanya, kenapakah kita perlu memakai wangi-wangian, Aiman? Kenapa kita perlu memakai wangi-wangian? Ada siapa yang nak menjawab soalan saya ni? Okey, silakan. Siapa nak cuba? Saya nampak Rifki tadi. Rifki. Silakan. Rifki. Okey, Rifki. Supaya apabila kita solat tidak mengganggu orang yang solat di tepi kita. Betul. Okey, Supaya tak adalah. bau tak mengganggu orang Kawan di di sebelah kita. Ini tidak Ustaz. Bau petai. Allah. Bau petai tak apa lagi. Bau belacan. Betul. Aduh, hai pening. Itulah member. kejadian manusia sukakan pada benda yang bau wangi-wangian. Betul. Sedap je bau. Saya kalau saya nak duduk, saya duduk sebelah Ustaz Murad. Wangi. Allah. je. Ya Allah, Alhamdulillah. wanginya. Saya tak wangi ke? Ustaz, tepi sikit Ustaz. Tepi sikit. Okey, baik Ustaz. Baik, kita seterusnya tengok. kita lihat yang Ada lagi? keenam. Okey, kita tengok amalan sunat yang keenam. Segera ke masjid, Ustaz Zul. Baik, segera ke masjid. Apakah yang dimaksudkan dengan segera ke masjid ni? Murid-murid, apa yang berada di rumah maupun yang berada di GM bersama saya, apakah dimaksudkan dengan segera ke masjid? Apa maksudnya? Baik, siapakah murid bertua yang kita nak soal ni? Okey, Akif. Akif. Akif tadi semangat tadi dia angkat tangan. Silakan. Silakan Akif. Pergi ke masjid dengan seawal yang mungkin. Seawal yang mungkin. Kenapa kita perlu pergi awal? Baik, Aiman. Ya, Ustaz. Selaku ketua kelas. Kenapa kita perlu pergi awal? Tapi kalau pergi awal ni Ustaz, ialah takut nanti ngantuk, tidur dalam masjid. Biasanya kalau macam saya kan, lepas azan tu baru saya siap-siap, lepas tu baru saya pergi ke masjid. Boleh ke Ustaz Murad? Nanti Aiman tidur. Nanti tidur. Baik, sebenarnya Nanti tidur. hikmah untuk kita segera datang ke masjid yang pertama, murid-murid mendapat ganjaran yang cukup besar. Sebab setiap waktu tu ada ganjaran yang berbeza-berbeza. Okey. Tapi Aiman, Yep. saya cukup suka dengan jawapan Akif tadi. Apa kata sama-sama kita buat 5 bintang kepada 5 Akif. bintang. Okey? 1, Satu. 2, 3. Alhamdulillah 5 bintang saya berikan Okey. kepada mereka. 5 bintang. Maknanya 5 bila kita bintang. datang awal ni, tak adalah kelang kabut nanti nak kena beratur, nak Ya. kena scan lagi kan. Sekarang tapi jangan lupa Ustaz, kita kena lengkapkan SOP, bawa sejadah dan sebagainya. Lepas ni Ustaz akan cerita. Baik. Okey Ustaz Baik. jadi ini di antara satu perkara yang perlu kita lakukan. Tapi Ustaz, bila kita datang awal tu, kita nak buat apa? Okey. Silakan Ustaz. Untuk jawapan pada soalan Aiman itu sudah pasti jawapannya ada pada amalan yang ketujuh. Oh. Ustaz Murad. Betul. Kita tengok amalan yang ketujuh. Apakah Baik, amalan yang kita ketujuh tu? tengok amalan yang ketujuh. Iktikaf di dalam masjid. Betul, iktikaf di dalam masjid. Maksud iktikaf ni macam mana? Apakah persediaan yang perlu ada dalam iktikaf itu? Kita tanya murid kita lah, Ustaz Zul. Baik, kita tanya anak murid kita. Siapa nak jawab, pegang hidung. Pegang hidung. Okey, Najmi. Alright. Silakan. Duduk di dalam masjid dan berniat. Betul, Al-Najmi. Masya Allah, betul lah jawapan dia. Duduk dalam masjid, ada niat. Niatnya mesti tepat. Niat iktikaf, bukan niat kerana benda-benda lain. Ustaz Murad, betul Ustaz Murad? Betul. Kita kena bagi hadiah lah dekat Najmi. Dia dah jawab Apakah betul. penghargaan yang kita nak bagi ni? Baik, Ustaz nak bagi mini Mini love. Jom sama-sama murid-murid. Mini love. Okey, first kali kita masuk masjid, kita kena niat.
Yes. Lepas dah masuk dalam Betul. masjid, buat apa pula Ustaz Murad? Okey. Ni kita ada murid kita ramai ni, mesti Okey. banyak amalan yang dia orang nak cadangkan. Sebelum tu Baik. biar saya baca dulu. Yang pertama, yang ke-8, solat tahiyatul masjid. Okey. Tadi Aiman cakap, apakah tindakan kita kan? Masuk masjid, apa yang kita nak buat? Masuk Sana masjid ni buat apa dulu? Apa yang nak buat? Ini jawapan dia. Okey. Solat tahiyatul masjid. Cuma persoalannya sekarang murid-murid yang berada di rumah, apakah yang dimaksudkan dengan solat tahiyatul masjid? Baik, untuk menyelesaikan masalah ni Aiman, Okey. apa kata kita tanya anak murid kita yang berada dalam Google Meet kita. Okey, Aiman? siapa ni? Ramainya. Ramainya Cepat. angkat tangan Kita dah. nak minta Najmi pula lah. Najmi, apakah yang dimaksudkan dengan solat tahiyatul masjid? Solat menghormati masjid. Solat menghormati masjid. Ustaz Murad. Tepat jawapan Najmi. Masya Allah, hebat-hebat anak murid kita. Aiman pun hebat juga, selaku ketua kelas. Okey, Aiman, Ya. apakah kita nak bagi penghargaan macam mana ni? Penghargaan kita bagi tepuk 5.5. 5.5 betul. Baik, sama-sama murid-murid bersedia. Okey, bersedia? 1, 2, 3, 4, 5. Terbaik. Okey, Alhamdulillah. Tadi dah masuk niat Ya. itikaf. Ya. Lepas tu solat tahiyatul masjid, Ya. baru boleh duduklah. Ya, Tapi betul. nak tunggu masa panjang lagi, nak azan ni nak buat apa ni Ustaz Ada Zul? banyak lagi perkara-perkara amalan sunat yang boleh kita laksanakan, murid-murid. Baik, kita lihat kepada amalan yang seterusnya. Silakan. Okey, Baik, ini antara amalan yang kita boleh buat. Banyakkan membaca Al-Quran, berzikir dan berselawat. Okey, itu Aiman, penting. mari sama-sama kita berselawat kat atas Nabi. Boleh? Boleh ya? Aha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah dan juga selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Tapi waktu tu paling syok lah kalau main telefon Ustaz. Main telefon ke update status ke, waktu tu yang paling syok sekali. Tambahan pula waktu khatib tengah menyampaikan khutbah tu, waktu tu lagi syok kalau dapat main game depan tu imam tu. Boleh ke Ustaz Murad? Boleh lah. Waktu khatib tengah menyampaikan khutbah tu apa kita kena buat? Sekarang ni kita dah tengok baca Quran, berzikir dan berselawat. Tapi kita tak tahu ni murid kita ni pandai ke berselawat. Oh, Apa betul kata kita juga. minta Sekali murid lagi. kita Sekali lagi ulang. berselawat. Okey, Ya, okey. silakan. Baik, kita nak minta siapa yang berselawat kat atas Siapa Nabi nak Muhammad selawat ni? ni? Saya Siapa nak suara dia minta- sedap? Saya nak minta Fahmi. Okey, Fahmi. Fahmi? Ya Ustaz. Okey, silakan berselawat ke atas Nabi Muhammad. Silakan. Allahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah tepat. Okey. Baik, Aiman tadi kita lihat dah. Okey, yang ke-9 ialah banyakkan membaca Quran, berzikir dan berselawat. Subhanallah, alhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar, itu zikir. Dan sekarang kita nak lihat kepada yang nombor 10 ni. Kan? Okey, waktu dah masuk waktu jadi khatib menyampaikan khutbah apa nak buat? Apa nak buat? Okey. Baik, yang ke-10 diam mendengar khutbah. Dia mendengar khutbah. Okey. Okey. Diam mendengar khutbah. Apa yang dimaksudkan? Dia adakah diam sahaja atau ada benda yang kita boleh buat? Yang tu kita akan tanya murid kita nanti. Okey, boleh? Baik, sebelum tu mari sama-sama kita lihat, kita uji minda murid-murid kita dengan soalan-soalan yang berikutnya. Okey, tapi sebelum tu Ustaz, kita berehat seketika dan murid-murid waktu khatib menyampaikan khutbah, jangan main-main tau. Dengar khatib menyampaikan khutbah. Bab kata Ustaz Murad tadi kan. Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cara-cara mendapatkan keberkatan pada hari Jumaat seperti mandi sunat Jumaat, bersegera ke masjid, banyakkan membaca Al-Quran, berselawat dan berzikir. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesiapa yang mandi pada hari Jumaat sebagaimana mandi junub, lalu berangkat ke masjid lebih awal sehingga mendapat saf yang pertama, maka seolah-olah dia telah mengorbankan seekor unta. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Wuduklah, berwuduklah sebelum kita sembahyang. Wuduklah, berwuduklah sebelum kita sembahyang. Sebelum kita nak pergi solat Jumaat, jangan lupa berwuduk di rumah, okey? Itu di antara SOP kita kalau kita nak ke masjid. Baik Ustaz, kita nak uji murid-murid kita yang hebat-hebat ni Ustaz. Silakan. Baik murid-murid, kita akan lihat uji minda yang pertama. Baik, soalan yang pertama, antara berikut yang manakah bukan amalan sunat sebelum solat Jumaat? A. Memakai wangi-wangian. B. Bersenam. C. Memakai baju terbaik. D. Mandi sunat Jumaat. Baik, jawapan anda. Okey, silakan. Kita lihat. Siapa jawab dulu? Okey, Fahmi. Fahmi. Okey, masing-masing mengangkat tangan peace ni. Maksud dia ada maksud Aiman. Ada maksud? Ada maksud. Apa maksud tu? Ini A. B. C. D. So murid-murid, jawapan murid-murid. Apa jawapannya? Okey, masing-masing sekali lagi jawapan anda. Okey. Semua buat peace, Semua peace. Okey, maksudnya B. Bersenam. Antara berikut yang manakah bukan amalan sunat sebelum solat Jumaat? Dan jawapan semua tepat, Murad. Ustaz Murad, tepat. Betul. Baik, Semua yang dapat kedua? B. Bersenam. Bagus. Baik. Kita bagi hashtag terbaik. Hashtag terbaik. Alhamdulillah. Ada soalan kedua ke? Ustaz? Ada. Okey, silakan. Baik, kita lihat pada soalan yang kedua. Iktikaf ialah amalan sunat. Adakah sah iktikaf jika dilaksanakan bukan di kawasan masjid? Bukan di kawasan masjid. A. Sah kerana perkara sunat. B. Tidak sah jika iktikaf bukan hari Jumaat. C. Sah kerana boleh dilaksanakan di mana-mana saja. Dan D. Tidak sah kerana iktikaf hanya sah di dalam masjid. Jawapan murid-murid ahli syurga ni. Okey. Semua tunjuk macam ni. Allahu Akbar. Betul. Betul. Alright. Maksudnya dekat sini kita perlu buat penghargaan. Penghargaan betul. berikutnya ialah apa Ustaz Murad? 5.5? 5.5 lagi Okey, sekali. jom sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Terbaik. Baik, kita lihat yang berikutnya. Boleh? Maknanya bila kita solat Jumaat ni yang pentingnya khutbah tu. Khutbah tu. Betul, khutbah. Okey. Okey. Baik, sebab apa Aiman? Untuk segmen yang berikutnya ada kena mengena dengan khutbah Jumaat Okey. juga. Okey. Silakan. Baik. Gambar menunjukkan khatib sedang menyampaikan khutbah. Pada pandangan anda, apakah amalan sunat yang boleh diamalkan ketika khatib sedang menyampaikan khutbah? Kita nak pilih seorang dia menjawab. Okey, siapa tu? Silakan. Okey, Murid-murid lihat kita nak murid-murid cuba. yang mana bersedia? Rifki tadi awal dia angkat. Rifki. Okey, Rifki. Jawapan Rifki. Berzikir. Betul. Betul Ustaz Murad? Tepat sekali. Masya Allah. Okey, baik. Alhamdulillah. Kadang setengah daripada jemaah tu, dia main kutip-kutip batu. Jadi kita nak tanya Ustaz Murad atau Ustaz Zul lah, apa benda yang kita tak boleh buat waktu kita dengar khutbah ni? Apa perkara yang dilarang tu? Silakan Ustaz. Baik. Perkara yang dilarang ni kita akan bincang juga dengan anak murid kita. Okey. Kita akan bincang sebab dekat situ dah letak dah palang tu isyarat larangan. Kita nak dilarang. tengok pengetahuan sedia ada murid-murid kita, apakah perkara dilarang diamalkan atau dibuat ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Okey. Baik. Boleh, Boleh kita Baik, cuba? kita tengok soalan. Akif angkat tangan dahulu. Ustaz Murad boleh Boleh. Okey, Teruskan. Akif, apakah perkara yang dilarang ketika khutbah Jumaat? Okey. Silakan. Silakan Akif. Bermain. Bermain. Tadi saya main game waktu Jumaat tu tak boleh lah Ustaz. Kita tengok jawapan tu betul ke tidak. Okey. Main macam Kita mana tengok. ni? Betul tu. Kan? Main kerja-kerja ke main game? Okey. Baik, ada lagi cadangan? Silakan. Okey. Siapa nak cuba? Fahmi nak cuba. Fahmi. Makan atau minum kerana bau makanan tersebut dapat mengganggu jemaah yang lain. Allah. Bawa pula bihun goreng dalam masjid. Laksa. Tak boleh. Laksa. Laksa ni. Tak boleh. Bahaya. Okey, seterusnya. Okey. Elisha nak cuba. Elisha. Tidak bermain telefon.
Tidak. Aiman. Dia Aiman macam tadi. agak saya je. Okey. Elisha dah bagi jawapan pada Aiman tadi kan. Okey, tak payah dah, tak payah dah. Alhamdulillah. Sebelum tu marilah kita sama-sama bagi penghargaan juga ni. Okey. Bukan senang kita nak minta jawapan ni. Ustaz Murad, apakah penghargaan kita nak bagi? Saya. Murid baik. Saya adalah tu. Alhamdulillah. Okey, ayalah tu. Belagak je. Okey, baik. Ada lagi ke murid nak tambah? Ada siapa lagi nak jawab? Si Rifki tadi. Rifki nak tambah tadi. Rifki. Okey, Aha. baik. Tidur. 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 Aiman. Yang ni paling best sekali. Takut bunyi? Takut bunyi cekrik. Okey. Baik, ni di antara perkara larangan. Ya. Dan kita nak test uji minda murid-murid kita, Ustaz. Apa yang kita boleh uji mereka ni, Ustaz? Okey, sebelum tu kita lihat jawapan yang ada disediakan dalam buku teks. Dalam buku teks yang terpapar di sini. Okey. Okey, jawapan perkara larangan itu Ustaz Murad. Baiklah, yang pertama bermain telefon. Betul. Betul. Yang kedua tidur. Okey, betul. Yang ketiga bercakap-cakap. Dan yang keempatnya bermain. Aiman. Okey. Dah masjid besar nak buat macam mana? Main lari-lari lah kan? Baik, kita tengok uji minda sekarang Aiman. Okey, silakan Ustaz. Okey, uji minda yang pertama. Ali dan Abu berbual-bual ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Apakah tindakan anda untuk memastikan mereka berhenti berbual? Baik. Soalan yang pertama itu tadilah. A. Memberi isyarat senyap kepada mereka. B. Menyertai perbualan mereka. C. Memarahi mereka ketika itu juga. Dan D. Senyap dan fokus kepada khutbah yang sedang disampaikan. Baik, kita nak lihat Okey, apa jawapannya? Daripada bakal penghuni syurga ni. Alright. Apa jawapannya? Okey. Okey. Macam mana tu? Berapa? Okey, dia buat macam ni Ustaz. Berapa jari? Berapa jari ni? Ah. 4. Bermaksud huruf apa ni? Okey, saya nak tanya huruf Naufal. Aha. 4 ni huruf apa Naufal? D. B, D. D. Dadu. D dadu Okey. Okey, jawapan yang sebenar Ustaz Murad. Betul, D. Baik, betul lah tu, D. Masya Allah. Senyap dan fokus. Senyap dan fokus. Baik, seterusnya Ustaz. Baik, kita teruskan untuk soalan yang berikutnya Uji Minda. Pada pandangan anda, mengapakah kita dilarang untuk bermain telefon ketika khatib sedang menyampaikan khutbah? Kecuali. 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 Okey. A. Risau ada panggilan masuk. B. Mengganggu jemaah lain. C. Hilang tumpuan dan fokus kepada isi khutbah. D. Mengurangkan pahala solat Jumaat. Terlihat Okey. jawapan Ingat murid-murid murid-murid kita. Kecuali. So jawapannya ialah Okey, tunjuk satu. Macam tu. Satu kita nak tanya ni. Aiman mungkin nak tahu satu tu apa dia Satu Aiman? tu apa dia lah Ustaz. Okey, kita Okey. minta jawapan daripada siapa Aiman? Kita nak minta jawapan dari Kif. Akif. Satu tu apa Akif? A. Aha. Okey, Ustaz Betul Murad. ke Ustaz Bagi Murad? Ustaz baca betulkan jawapan A. Aha. Risau ada panggilan masuk. Ya, betul jawapan itu. Okey. Kita bagi 2 mini cinta. Mini cinta. Mini cinta Masalah untuk Alison Akif. Nemat. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat dekat sini Ustaz kan, apa saja yang Allah suruh dan apa yang Allah larang, mesti ada hikmah kebaikan di sebalik perbuatan tersebut. Betul ke Ustaz? Betul, ada hikmahnya. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit apakah hikmah dan kelebihan kalau kita mengikut apa yang digariskan oleh syariat ini. Silakan Ustaz. Okey Aiman, saya bagi satu contoh mudah. Apa Aiman dapat sekiranya Aiman mengikuti arahan ketua? Mestilah apa tu masjid tu akan jadi senyap, dia tak adalah bising. Teratur. Teratur je kan? Itu di antara hikmahnya. Baik, kita tengok dekat sini. Baik murid-murid, Ustaz Murad dan juga Aiman, sekarang ni sekiranya kamu nak buat peta IT murid-murid, peta IT yang manakah paling sesuai untuk kita buat pengelasan dalam hikmah dirikan solat Jumaat? Ada pilihan peta IT dekat situ. Okey, Najmi nak ceritalah Ustaz. Okey Najmi. Najmi. Okey Najmi, peta IT yang mana satu Najmi? Peta pokok. Peta pokok. Yang mana pokok satu? yang mana peta satu tu, pokok. Ustaz Murad? Peta pokok. Kita tengok cari yang mana jawapannya. satu. Ya, yang tu. itu jawapannya peta Okey. pokok. Baik. Kenapa peta pokok? Kita tengok sekarang. Okey. Baik.
Baik, peta pokok ya. Okey. Itu peta pokok kita. Sebab dia ada dua kategori, hikmahnya pada diri sendiri dan juga masyarakat. Baik. Kita nak tengok Ustaz Murad. Baik. Okey. Poin untuk hikmah untuk diri sendiri apa kita dapat? Okey, bagi saya baca. Baik. Murid-murid bersedia dengar ya. Okey, yang pertama, melatih diri menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mendengar nasihat, teguran dan bimbingan daripada khutbah. Dan yang ketiga, mendapat pahala dan ganjaran yang besar. Itu yang penting sekali Ustaz Ya. Betul. Okey. Baik, kita lihat kepada hikmah untuk solat Jumaat dalam masyarakat pula. Baik. Untuk masyarakat kita akan mendapat apa? Yang pertama, merapatkan ukhuwah dan memupuk perasaan kasih sayang. Yang kedua, melatih diri melakukan perkara yang baik secara berjemaah. Dan yang ketiga, lambang perpaduan dan kekuatan umat Islam, Aiman. Dan Baik. kadang-kadang saya suka juga datang awal Ustaz. Sebab dapat pisah. Sebenarnya Aiman, Ya. Aiman datang awal tu sebenarnya Aiman melatih diri menjadi hamba Allah yang taat kepada perintah Allah. Sebab kita mengikuti amalan-amalan sunat yang diperintahkan nak dapatkan pahala yang besar. Dan disiplinkan diri. Betul. Betul Aiman? Betul. Okey, seterusnya Aiman, kalau tengok pada hikmah diri sendiri tu, untuk hikmah solat Jumaat diri sendiri, mendengar nasihat, teguran dan bimbingan daripada khutbah, saya rasa saya nak tanya anak murid saya lah. Siapa Okey. tu? Siapa seorang lagi? Okey, siapa nak menjawab? Okey, siapa nak cuba? Silakan. Ada? Kita nak minta lah seorang Kita pelajar minta kita. cepat. Naufal. Naufal. Silakan Naufal. Okey, Naufal. Waktu bilakah kita mendengar nasihat, teguran dan bimbingan ni? Ketika bila? Ketika khutbah. Alhamdulillah, tepat jawapan Naufal tu. Kalau tepat, saya rasa saya nak bagi 2 mini cinta. Okey, boleh. Jom Kita semua bagi dua murid. minit cinta. 2 mini cinta. Alhamdulillah. Okey. Baik, jadi ini dia. Kita melihatkan dalam kita melakukan perkara syariat ni sebenarnya banyak hikmahnya. Lamalah Pak Long, lama tak jumpa Pak Long. Yalah maklum lah PKP kan. Sebab tu Ustaz kata tadi menghubungkan silaturahim. Bukan setakat pisang yang dituju, tapi itulah hikmahnya. Kita dapat menghubungkan silaturahim, kita dapat sama-sama duduk dalam masjid untuk mendengar khutbah, mendengar nasihat dan sebagainya. Tapi saya rasa pelik lah Ustaz. Kenapa khutbah ni kena ada tiap-tiap minggu Tapi selepas ini. Lepas ni Ustaz jawab. Kenapa kena ada tiap-tiap minggu? Kenapa wajib kita pergi sembahyang Jumaat ni? Lepas ni lah Ustaz. Okey, boleh. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cara berpakaian untuk solat Jumaat. Pada zaman Rasulullah, baginda amat gemar memakai khamis ketika menunaikan solat. Khamis adalah baju seperti kurta, berlengan panjang, berkolor dan labuh sehingga tengah betis. Cara berpakaian ketika solat adalah pakaian menutup aurat, bersih, suci daripada najis. Disunatkan berwarna putih dan pakaian terbaik yang kita ada. Contoh pakaian yang biasa kita pakai adalah baju Melayu, jubah dan kurta. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Yang berat sama dipikul, yang ringan dijinjing sama. Alright, kembali bersama dengan kita di Didik TV KPM. Saya suka poin yang terakhir tu Ustaz. Yang mana bila kita pergi sembahyang Jumaat ni kan, dia akan lambang perpaduan dan kekuatan umat Islam. Ya. Mungkin Ustaz Zul boleh cerita sikitlah macam mana tu? Baik, untuk bercerita tentang lambang perpaduan dan kekuatan umat Islam dalam masyarakat ni Aiman, ada aktiviti yang kita boleh laksanakan membuktikan. Nak bagi faham. Nak bagi faham. Okey. Okey, murid-murid, kita bersama murid-murid kita juga. Okey, murid-murid dah bersedia? Ya. Bagaimana kita nak buktikan ni? Saya nak tanya Najmi dululah. Najmi, apa tindakan kita Najmi? Apa yang kita nak buat, nak tunjukkan ni? Silakan. Perlu kepada perpaduan. Menggunakan lidi untuk menunjukkan perpaduan umat Islam. Okey, contoh sebagai contoh Aiman ambil sikit lidi ni, Man. Okey, baik, saya cuba. Ustaz Murad pun boleh bersama saya.
Okey, sama-sama. Lidi ni ataupun batang aiskrim ni kita umpamakan sebagai apa ni Ustaz? Katalah kita sebagai Orang Orang lah ni. Bukan kan? orang. Oh, dah. Kalau orang dekat Okey. Baik Ustaz, jom. Okey, sama-sama kita boleh patahkan ke tidak? Patahkan. Nampak kekuatan ni kurang. Oi, senang je Senang nak je kan. patahkan. Tetapi kalau kita ni bersepakat, sepadu, bekerjasama ramai-ramai, orang akan melihat kita ni mempunyai kekuatan. Cuba patahkan, boleh tak murid-murid? Tidak mampu nak patahkan banyak-banyak macam ni. Tak boleh lah Ustaz. Tidak boleh kan? Tak boleh. Nampak. Tak boleh ni. Di sini pun nampak simboliknya bahawasanya solat Jumaat itu pun melambangkan kekuatan umat Islam. Lagi banyak orang Islam datang, lagi hebat di pandangan orang. Satu lagi Aiman, perpaduan tu bukan menunjukkan kepada satu bangsa saja. Satu dunia orang Islam ada. Nampak betapa hebatnya kekuatan orang Islam itu sendiri. Lepas tu jangan duduk seorang-seorang. Bahaya. Nanti dah tak segala nanti. Jadi nak tanya Ustaz Murad lah kan. Baik. Kenapa hari tiap-tiap minggu ni kena pergi sembahyang Jumaat, tak boleh miss? Kenapa Ustaz Murad? Pastilah ada sebab dia, Man. Macam kita mandilah. Kalau seminggu sekali mandi, sebulan sekali mandi, busuk badan kita. Boleh kawan dengan kambing? Tak nak kawan dengan Aiman saja. Baik, kita pergi tiap-tiap minggu supaya hati kita dapat dibersihkan setiap minggu, Aiman. Itulah berkatnya hari Jumaat, Aiman. Masya Allah, tersentuh saya dengar. Maknanya nasihat ataupun satu tazkirah daripada khutbah tadi tu dapat membersihkan, mensucikan hati kita. Ya, betul. Menginsafi apa benda yang kita buat kesilapan, kita remind, kita mengingat kembali apa yang patut kita buat. Baik. Jadi kita nak uji murid kita. Ya. Baik murid-murid, Aiman dan juga Ustaz Murad, kita akan lihat kepada soalan yang merangkumi kepada isi pembelajaran kita pada hari ini. Cantik. Okey, dari siri pertama dan siri kedua, inilah soalan yang menentukan tahap kefahaman murid kita. Okey, Aiman Baik. Soalannya ialah, cadangkan tindakan anda yang boleh diamalkan secara istiqamah bagi memastikan mendapat pahala dan keberkatan hari Jumaat. Saya ulang sekali lagi. Cadangkan tindakan anda yang boleh diamalkan secara istiqamah bagi memastikan mendapat pahala dan keberkatan hari Jumaat. Okey, Aiman. Baik. Sebagai ketua kelas Aiman, okey, Aiman perlukan bantuan, mesti ada penolong Aiman. Betul. Okey, sekarang Aiman pilih. Siapakah penolong Aiman yang akan menjawab soalan ini? Kalau penolong, mestilah perempuan. Saya ambil Elisha. Okey, Elisha. Silakan Elisha. Okey. Memperbanyakkan berdoa antara waktu asar dan maghrib. Okey. Itu jawapan Elisha. Baik. Okey, Elisha nak siapa lagi jawab soalan ni, Elisha? Najmi. Okey, Najmi, silakan. Memperbanyakkan selawat dan juga berzikir di dalam masjid. Dalam masjid dan juga di luar masjid. Okey. Baik, Aiman. Seterusnya saya nak tanya kepada Naufal. Okey, Naufal. Apakah tindakan atau amalan yang boleh secara berterusan yang dilaksanakan, Aiman? Ni, Naufal. Silakan. Ya, saya akan buat diary Jumaat. Okey. Diary tu ada terkandung apa tu, Naufal? Share sikit, Naufal, share. Perkara-perkara sunat. Okey, lagi Naufal? Perkara-perkara dilarang. Okey. Maksud dekat sini, ada perubahan-perubahan tingkah laku yang murid akan buat nanti. Okey. Perubahan tingkah laku supaya perbuatan-perbuatan yang boleh dilaksanakan secara istiqamah. Ustaz Murad, maksud istiqamah tu apa, Ustaz Murad? Berterusan sentiasa. Ustaz Zul, saya rasa murid kita ni semua ada diary masing-masing lah, Ustaz Zul. Okey, boleh tunjuk kita dah. kongsi sama-sama tunjuk dekat rakan-rakan lain. Masya Allah, cantiknya. Alhamdulillah. Ini adalah salah satu tindakan yang murid-murid kita buat, berazam untuk apa, murid-murid semua berazam untuk melakukan perubahan dalam tingkah lakunya menjadi murid yang lebih baik. Okey, secara istiqamah melakukan perbuatan yang lebih baik, selawat, kan? Betul. Kemudian sebab apa? Sebab nak cari keberkatan hari Jumaat itu sendiri. Dengan mendirikan solat Jumaat dan perkara-perkara dilarang itu kita tinggal. Betul. Makanya murid kita hasilkan Diary. Alhamdulillah. Tapi Ustaz sebut tadi pasal selawat Ustaz.
murid-murid kita nak dengar lah Ustaz berselawat. Boleh ke Ustaz? Boleh. Tapi kejap lagi. Boleh. Kejap lagi. Tapi sebelum tu Ustaz, murid-murid kita ni biasalah maklumlah rajin orangnya. Orang kata setuju. latihan. Kenapa ni? Latihan saya tak cukup-cukup ni. Saya suka buat kerja rumah. Dekat mana nak dapatkan kerja-kerja sekolah ni, kerja-kerja rumah ni Ustaz? Okey, murid-murid yang berada di rumah maupun yang berada dalam JM bersama kita, bahan-bahan atau persoalan ini boleh dapatkan dalam portal Delima KPM nanti, insya-Allah dah Okey. sediakan dalam tu. Baik. Dan boleh waktu bila-bila masa untuk ambilkan maklumat itu. Baik, sedikit mungkin ada rumusan daripada Ustaz Murad untuk topik kita pada hari ini, solat Jumaat. Silakan. Baik, terima kasih Aiman. Ingat murid-murid, apa yang kita belajar pada hari ini bukan setakat untuk hari Jumaat saja kita amalkan. Okey. Bahkan kita amalkan setiap hari perkara-perkara yang sesuai kita buat. Contoh berzikir, berselawat, baca Quran, datang awal ke masjid Aiman. Datang awal ke Jangan masjid. main dalam masjid Alamak, Aiman. alamak, ai. Itulah Aiman. Kalau kita dapat buat dengan istiqamah, kita dapat pahala dan keberkatan hari Jumaat bukan setakat hari Jumaat hingga sepanjang minggu. Itu yang kita nak. Dan silakan Ustaz Zul. Okey, saya kesimpulan cukup mudah. Ustaz Murad bantu saya tulis kejap. Okey. Baik. Okey. Dekat situ ialah perubahan tingkah laku. Baik. Perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku dan istiqamah. Istiqamah. Berubah dan istiqamah. Istiqamah. Oh. Maksud dekat sini dah tak nampakkan perkara-perkara baik tadi, kita ubah kepada yang lebih baik. Kita tinggalkan perkara yang dilarang, kita buat pada yang baik, konsisten dengan amalan-amalan sunat. Walaupun banyak amalan sunat, kita sediakan satu pun secara istiqamah pun cukup dah. Okey. Maknanya tak banyak pun tak apa, yang Ya. penting istiqamah. Istiqamah berterusan, Aiman. Berterusan. Jadi saya nak letak sinilah. Tak nak saya bawa ni gadget-gadget ni pergi ke masjid. Nak ambil tasbih lah pula. Masya Allah. Subhanallah. Ataupun Aiman paling simple, istiqamah kita memakai minyak wangi pun tak ada masalah. Saya pun tak juga Ustaz Zul. Ada Ustaz Murad. Okey, baik Ustaz. Jadi sikit Ustaz nasihat untuk murid-murid kita. Okey, Ustaz Murad atau saya? Okey, bagi Ustaz Zul nasihatkan. Okey, nasihat saya kepada anak murid saya, seperti biasa, sentiasalah melakukan kebaikan, tinggallah perkara-perkara dilarang dan ingat dalam sesuatu kejadian tu ada hikmahnya. Okey, mana? Baik, itu orang Satu kata, lagi last. Ya, rumusan topik kita Ustaz. Bersedia untuk berubah kepada perkara yang lebih baik. Wah, itu yang saya suka tu. Alhamdulillah. Berubah kepada yang lebih baik. 2 dos. 2 dos. 2 dos. Okey, Boleh baik masuk Ustaz. masjid. Murid-murid kita nak berselawat dengan kita semua. Boleh Ustaz? Boleh. Allahumma Para salli. penonton pun nak selawat juga. Ayo Kita sama-sama. selawat sama-sama. Tapi kita berakhir di sini. Jumpa lagi. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Murid-murid banyakkan kita berselawat berada di masjid maupun di luar masjid, kerana selawat itu amat dituntut oleh kita sebagai hamba Allah. Rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyakkan berselawat ke atas baginda. Ingat, kalau satu kita selawat ke atas Nabi, banyak selawat yang kita dapat. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Didik TV KPM